alim yang suka membelit itu adalah syaitan. Betul ya? Orang alim yang bersikap, Na'udzubillah ya. Alim ada banyak alim ya. Alim yang kadang belajar, dia yang pembelit dia sama dia berapa kategori. Belajarnya betul, tapi niatnya pasal nak cari duit, nak cari nama, tu meleweng. Belajarnya betul, tapi tak amal. Yang dia suruh orang sembahyang duha, suruh orang sembahyang qabliyah ba'diyah, dia tak buat, dia tak betul. Dia buat tapi dia tak ngajak orang pun tak betul. Ngajak orang tak buat pun tak betul. Tak ngajak tak buat lagi tak betul. Ngajak orang tetapi dibelit-belitkan hukum Allah. Boleh dah hidup kita zaman kita sekarang ni, macam mana kita nak ikut follow betul-betul kan susah kaedah kita. Agama Islam tu fleksibel. Dia pula yang meringan-ringankan. Macam mana boleh tak dengar radio? Nanti kan kita mandu kan ngantuk. Dengarlah tak apa. Kerana ada muzik, ada apa semua tu. Dia yang membolehkan. Perkara ni tak boleh. Apa itu pasal apa tak batal, tak begini, tak apa semua. Pasal kita darurat. Alamak, asyik darurat aja semuanya begitu ya. Semuanya dianggapkan mudahkan, yang tak boleh. Itu alim yang belitkan. Yang ada pulaknya cuma tu kuda alim yang membelit. Alim yang membelit kalau cakap ceramah tu yang sedap-sedap, yang orang dengar hatinya ayam aja. Ayam apa? Tenteram, selesa. Dia cakap yang pedas-pedas sikit gitu, takut nanti orang tak suka, lama ustaz ni keras lah, nanti tak undang lagi. Begitu. Setakat nak pikat hati orang saja. Nanti yaumil akhir dia tuntut, ya Allah, ustaz ni aku hadir kuliah dia, aku serah diri, dia nampak apa kecelakaan kita, dia tak sebut pun ya Allah. Hanya untuk jaga hati kita tapi tak nak membetulkan amalan kita. Dia tuntut kita nanti. Semua tu alim yang membelit. Paling besar punya kategori alim yang belit ialah menggunakan ayat Quran dan hadis untuk menjauhkan orang daripada Allah. Na'udzubillah. Contoh yang begini ialah apa? Wahabi, petintang, petinting, semua gitu, semua orang semuanya itu dia apa, pakai ayat Quran ini tak boleh, pakai dalilnya ini semua tak boleh. Itu paling jahat sekali. Kalau dia nak ilmu, Allah beri pada dia tu, dia boleh tahu Quran, tahu hadis. Kan tak banyak orang tahu, kita sendiri tak mahir ya. Dia tahu, tapi kalau dia nak, dia boleh jadi alim dengan ilmu dia, tapi sebaliknya dia mengajak orang yang sebaliknya pulanya. Allah tu pahaman apalah tu, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala ya. Itu kategori paling jahat. Dia menjauhkan orang dari Allah dengan menggunakan ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah. Na'udzubillah, itu kategori paling jahat sekali. Berlindung sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita dan seluruh Malaysia semua dipeliharakan Allah Ta'ala daripada pahaman ini ya. Na'udzubillah min zalik. Itu alim-alim yang membelit tu namanya ya. Alim yang belit. Habis kalau gitu dia tak nak jadi orang alim lah, tak nak belajar lah. Lain cerita pula, kenapa kau tak belajar? Kena belajar. Tak belajar ditanya, akhirat ditanya tentang ilmu apa yang kita dah tuntut dan bagaimana kita amalkan. Semua itu ya. Tak boleh tidak. Kena belajar dan kena penuhi syaratnya. Tapi manalah ada orang alim yang boleh nak mengajar. Tak payah orang alim lah, kita ni saja yang mengajar. Semua yang kita cakap tu kita dah buat ke belum? Ya, kita sendiri macam-macam langgar kan. Tak boleh tidak Imam Haddad kasih panduan bagi juru-juru nasihat, juru-juru buka kitab. Tak boleh tidak. Setiap kali kau mengajar, kau kena niat kau mengajar diri kau. Biarlah kalau tepuk air di dulang, percik muka sendiri banyak-banyak dahulu. Biar terbilas daki kita dulu, baru orang lain nak kena percik, tak percik suka hati. Biarlah paku dulang kayu serpih, ngata orang aku yang lebih. Setiap kali kita baca romongso, ni aku ni, romongso apa romongso? Terasa sedar diri ya. Sedar diri dia orang Melaka tapi dah bahasa Pahang, lama-lama dah faham juga sepatutnya dua. Apa orang Melaka. Jadi kita setiap kali kita baca, ya Allah, yang aku tegur diri aku, ya Allah, ini aku, ya Allah. Jadi tak terlepas daripada celaan mengajar tapi tak buat. Jadi aku mengajar diri aku kritik diri aku dan aku baca kuat kasih dengar. Kalau kita mengajar dengan ya dengar tuan-tuannya, jangan tak semayang gitu. Itu kau yaumil akhir akan ditanya, kenapa kau suruh orang kau tak buat. Nanti ditambat dengan usus perutnya di pohon berduri, berkitar-kitar. Nanti orang tengok, kenapa ustaz kok di sini, orang kenal dia. Aku dulu suruh kamu semua buat ibadat tapi aku tidak membuatnya. Aku melarang kamu daripada maksiat tapi aku masih membuatnya. Na'udzubillah min zalik ya. Begitu. Jadi kalau tak nak kena gitu, setiap kali mengajar ingat adalah yang aku ajar diriku sendiri ya. Baru boleh dapat. Dan setiap kali mengajar terkena batang hidung saja, minta ampun Allah dan berazam untuk buat. Jangan nak tunggu aku dah mantap baru mengajar. Itu namanya ujub. Mana ada orang boleh mantap?
Kan tak ada orang boleh mantap. Apa mana orang boleh dah hilang pada dosa baru nak mengajar? Yang tak ada dosa cuma Nabi kita. Lepas lain tak ada, semua masih berdosa. Mengajar. Contoh yang besar dalam bab ni siapa? Imam Syafi'i. Ramangsa dirinya kalau bilang orang, kalau tengok bilang aku ni, aku tengok orang-orang baik, aku suka, tapi sebetulnya aku belum di kalangan mereka. Aku belum di kalangan orang baik, Imam Syafi'i. Tapi aku tengok orang jahat, aku tak berkenan, tapi aku ni masih di kalangan mereka. Orang jahat Imam Syafi'i. Tapi dia mengajar tak? Mengajar walaupun dia masih anggap diri masih belum baik dan masih jahat. Tapi dia kena senantiasa mengingat yang sedemikian, namun mengajar dan mengajar tetap mengajar. Tapi kena mengajar sambil romongso, tak boleh, ya. Baik. Orang alim yang bersikap seperti ini ialah syaitan yang durjana. Betul ya, syaitan tu ada dua ya. Nabi mengatakan bagi setiap Nabi dan Rasul ada musuhnya daripada syaitan-syaitan jenis jin dan syaitan-syaitan jenis manusia. Itu firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala bagi setiap Nabi dan Rasul ada musuh-musuhnya daripada syaitan jin dan manusia, saling bantu-membantu antara sama lain. Syaitan jin dia tak suka kita tengok. Dia boleh datang ni, dia tengok kita kuliah. Dia boleh datang tak macam burung elang, sambar kita angkat masuk pergi mall. Angkat, dia tak boleh. Dia tak boleh. Tetapi dia boleh cocok kita. Jangan datang. Datang aja bermusuhan, seuzan dengan orang. Dia boleh cocok kita. Dan dia boleh minta tolong dengan syaitan manusia. Kadang-kadang dia cocok kita pun tak boleh juga, datang juga, ikhlas juga umpamanya ya. Dia minta tolong dengan syaitan manusia. Syaitan manusia apa yang selalu ladeni dia dalam company dia, mengiyakan agenda dia semuanya ya. Jadi lembu cocok hidung dengan bisikan syaitan. Maka dibisikkan. Kau tengok orang sana tu ada orang bikin macam, komplainkan dia. Syaitan jin boleh pergi komplain tak? Kan tak ada komplain. Syaitan manusia dia yang tengok, dia kaji ini menyalahi ini menyalahi ini. Allah sekutu dia. Syaitan jenis manusia akan dicocok oleh syaitan jenis jin. Syaitan jenis manusia akan minta tolong kepada syaitan jenis manusia yang lebih kuat lagi untuk sampaikan agenda dia. Ya Allah, betul memang syaitan yang durjana. Na'udzubillah, ulama yang begitu. Nabi mengatakan, aku lebih takut pada kamu lebih pada 30 dajjal, iaitu apa? Ulama su'. Ulama juga kok su' tu namanya ulama yang buruk, yang jelek. Ya Allah, pasal dia menjauhkan orang daripada Allah. Manakan tidak takut pada Dajjal, sebab Dajjal keluar 40 hari saja. Tetapi sebelum Dajjal keluar, ulama-ulama ini dah yang mengiyakan tentang Dajjal punya agenda apa semua. Manakan tidak, nanti puluh ribu yang keluar ikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik ya. Untuk menjadi wakilnya di dunia, menjadi wakil syaitan di dunia, agar ia boleh menabur fitnah dan menunjuk kepada kesesatan. Dia yang terima info. Pasal hati dia senantiasa dapat terima info, pasal hatinya tu penuh dengan bahan-bahan yang boleh meresap akan informasi-informasi kedurjanaan. Hatinya ada dengki, ada riya, ada ujub, ada takabur, tidak ada ikhlas. Maka segala cocokan syaitan diterima, dia proses, dia yang tindak. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia kita berlindung ya. Betul. Dan kekeliruan menunjuk kepada kesesatan dan kekeliruan. Orang ini dipandang oleh Allah Ta'ala sama seperti keldai dan anjing dalam kelakuannya yang buruk dan hina. Tengok betul ya. Kalau Tuhan cakap, kita cakap. Imam Haddad bilang ni seperti keldai dan anjing. Kok kasar ya? Kok tak ada hikmah Imam Haddad ni? Pasal Tuhan cakap, sebab itu dia cakap. Perkataan hikmah ni kena hati-hati tuan-tuan ya. Kita kadang-kadang kalau dengar ceramah ke bab gini, kita bilang kok kasarnya, tak ada, kok kayak keldai dan anjing, kok tak ada hikmah gitu dakwahnya. Hikmah tu apa hikmah? Sangka kita yang namanya hikmah tu cakapnya lemah lembut, kita tak tersinggung, yang happy saja. Baguslah. Kau sakit pergi klinik, makan ubat yang tak pahit, injek yang jarum yang tumpul, operasi tak pakai pisau. Boleh sembuh ke? Ubat mana yang tak pahit, injection mana yang tak sakit, operasi mana yang tak luka. Tetapi untuk apa? Sembuhkan kita. Sakit pergi klinik, doktor saya sakit, mata kok kabur, kaki kok kebas-kebas. Itu tanda sakit apa? Kaki kebas-kebas, mata tak nampak, malam masih kencing. Sakit apa? Diabetes. Tapi doktor kasih saya ubat yang enak-enak. Saya kasih Pak Haji satu hari mesti kolak mesti 3 mangkok. Aiskrim jangan lupa. Kolak apa kolak?
Pengat. Pengat 3 mangkok. Apa, aiskrim jangan lupa. Kalau boleh sirap tu jangan tinggal. Terima kasih doktor. Bulan depan potong kaki. Bulan depan lagi sekali habis kau. Engkau nak begitulah. Kalau setakat potong kaki tak apa, potong iman. Nak ustaz yang ceramah kau baik-baik saja. Bulan depan potong akhlak. Bulan depan terus terkebumi sekali, na'udzubillah, ketaatannya pada Allah Ta'ala. Yang nama hikmah tu bukan sekat-sekat tengking dan marah saja. Kalau perlu, ya pakailah apa yang patut. Imam Ghazali bilang, kalau apa kita nak ketuk rumah orang terbakar, perlu ke kita lemah lembut? Assalamualaikum Pak Ahmad, rumah dah terbakar Pak Ahmad, jemput keluar Pak Ahmad, Assalamualaikum, jangan marah Pak Ahmad je. Pak Ahmadnya pula tempe, tak dengar. Hangus Pak Ahmadnya. Cuba kita dodok, Pak Ahmad, pecahkan rumah dia, angkat. Terima kasih kau, rumah terbakar tapi aku selamat. Begitu. Jadi kadang kita dakwah perlu keras pada tempatnya. Tengok disebut ni keldai dan anjing. Pasal apa? Allah cakap. Sebab itu dibawakan ayatnya. Jadi kau jangan marah imam ini. Seram tak ya kalau ulama gini? Ya, keldai dan anjing berlindung ya Allah. Jangan jadi keldai dan anjing ya. Dalam kelakuannya yang buruk dan hina. Kalau tidak, tentulah keldai dan anjing itu lebih utama daripadanya. Kayak keldai dan anjing, ataupun kalau tak macam keldai dan anjing, bermakna tak kalah macam keldai dan anjing. Betul, takkan macam keldai dan anjing, cuma lebih teruk daripada keldai dan anjing. Ya Allah, seram ya. Lepas itu ya, kita kalau dengan ulama-ulama kita kena junjung mereka ya. Sebab mereka punya ujian, silap mereka jadi teruk pada keldai dan anjing. Tapi kalau kiai-kiai kita tu dia boleh istiqamah, boleh takwa kepada Allah, bermakna dia orang yang mulia ya. Dia terlepas daripada sifat-sifat ini ya. Sebab keldai dan anjing sesudah mati akan menjadi tanah, akan tetapi ia akan diseret ke api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini dalilnya, dalil keldai dan anjing ini dalilnya. Firman Allah Ta'ala, masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bisa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat. Ulama Yahudi ada kitab, kitab Taurat, termasuklah ayat ini juga dipakai untuk segala orang yang dapat kitab, iaitu apa, dapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tiada memikulnya, iaitu tidak dilaksanakan amanah ilmu itu dengan sebaiknya. Bagaikan keldai yang memikul kitab-kitab, amatlah buruknya kaum yang mendustakan keterangan-keterangan Allah. Saya tak mendustakan, saya percaya, tapi kau ajar tak bertepatan. Kau menyelewengkan. Dengan kau ada orang jadi berani buat dosa. Pasal apa? Ustaz tu yang menghalalkan, ustaz tu yang membolehkan. Riba berizin, zina berizin, semuanya tu pasal kau bilang, ini ada nama ini atas kaul ini, itu atas ini, semuanya ikut sedap belaka. Na'udzubillah ya. Tak boleh ya, kita mazhab kita Syafi'i ya, Ahli Sunnah Jamaah, ikut adab ya. Kita kalau tengok baca-baca kitab ya, kitab janganlah kitab-kitab besar kita tak pandailah. Kitab-kitab Sabilal Muhtadin tu saja nak bilang halal haram tak berani dia sebut. Bagaimana kata Imam Nawawi, sebagaimana kata Imam bin Hajar, semua itu bersandar dengan alim-alim ulama. Kalau kita baca Bahrul Madi lagi, sebagaimana sabda Nabi, apa kata Imam Malik, apa kata Imam Abu Hanifah, maka Imam Syafi'i kata sekian. Disiplin dalam ilmu. Jadi kalau disoal oleh Allah Ta'ala yaumil akhir, kita tak boleh terjawab. Paling tidak kita bilang, ya Allah, itu yang aku belajar daripada guruku. Guru kita akan daripada gurunya. Sampai kepada Imam Syafi'i boleh jawab, terlepaslah kita. Kalau kita pandai-pandai, ini kaul ini, kau jawab sendiri yaumil akhir. Kalau untuk diri kau sendiri tak apa, kau ajak orang lain. Imam Haddad bilang, kalau syaitan lebih suka menggoda orang-orang alim daripada orang awam. Kalau orang awam jahat dewek. Tapi kalau orang alim jahat, dia boleh ajak orang lain jadi jahat tanpa mereka rasa bersalah, kerana mereka sangka mereka buat baik. Sebab yang kasih lesen ustaznya kok. Boleh, zaman kita ni macam mana? Tak apa, kerana keperluan. Apa nak buat? Amboi. Macamlah tak boleh apa-apa sangat. Tak boleh. Mantu campur laki-laki perempuan dah memang caranya begitu. Habis macam mana nak asingkan susah? Tak boleh. Mantu laki-laki perempuan duduknya asing, bikin khemah lain, khemah laki-laki, khemah perempuan. Dalam dewan pun boleh bikin sekatan tengah, taruhlah pasu bunga ke apa tengah-tengah, ada sambut tamu. Terima kasih, selamat datang, jemput dia, kaum ibu sebelah sana, kaum bapa sebelah sini. Kan boleh, bukan susah sangat. Siapa yang biasa mantu campur laki-laki perempuan, wajib tobat. Majlis pengantin awak tu ada berdosa, campur laki-laki perempuan, awak biarkan. Na'udzubillah, wajib tobat pada Allah Ta'ala, istighfar.
Dengan Allah Ta'ala tak payah tegakkan benang basah. Tak apalah ya Allah, apa nak buat ya Allah. Ngaku sajalah, ngaku saja ya. Aku mau 1 bulan pun campur juga. Nanti orang bilang ngada-ngada sangat. Adalah alasan. Yalah, orang akan datang dengan keluarga, orang akan datang, takkanlah sekali tak makan dengan bini dia pingsan. Orang lanang wedok datanglah, mesti makan, mesti nak sama dengan bini dia. Tak mesti. Hati kadang orang kan buat contoh sama orang-orang alimnya. Mau 1 bulan pun begitu juga kok. Ustaz tu tak mengajar, tuan-tuan kalau mantu campur lelaki perempuan, dia tak bilang, tapi perbuatan dia tu diikuti orang. Na'udzubillah min zalik ya. Mendustakan keterangan-keterangan Allah. Hukum lain, dia buatnya lain, ditunjukkannya lain. Hati-hati juru dakwah ya, walau awak tak cakap sekalipun, perbuatan awak tu boleh diikut orang, awak berdosa. Ya. Damba